Bismillahirrahmanirrahim. Suara jelas tak? Ada bunyi berdesing apa tak? Bismillah. Allah Rabbi. Jelas, alhamdulillah. Ustaz Azhar ni macam mana? Sihat ke? Ada mana tu? Ada di Sarawak. Bila kita ni Ustaz Azhar ni? Alhamdulillah. Yang lain mana yang lain? Tak ada hari ni. Allah Rabbi. Di bumi Kenyalang. Mantap. Allah. Kat sana kes macam mana sana? Teruk ke tak? Dah dapat vaksin belum Ustaz Zeus ni kita? Allah musta'an. Tak ada orang. Kita ni berdua je malam ni gaya je. Tak jadi bersembang kita berdua je lah. Tak payah baca kitab lah lagu ni. Cuba Ustaz Zul maklum dalam grup sikit. Ada 3-4 orang padan dah. Dapat dah dos pertama. Alhamdulillah. Allah musta'an. Maklum dah. Allah. Ada soalan? Sebarang soalan Ustaz Zul? Sambil tunggu member ni. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Macam mana setakat ni kelas dengan Al-Faqir? Faham ke ataupun tak faham? Banyak yang faham ke banyak tak faham? Allah Rabbi. Tak ada orang ni. Tunggulah sekejap. Berapa tahun kat sana? Dekat apa? Di hal yang seakhir semalam. Okey. Bismillah. Syarat nombor 6 ke? Syarat nombor 6 yang wajib wuduk tu. Ha? Yang wajib wuduk setiap kali sembahyang fardu tu. Ke yang mana Ustaz Zul? Okay, saya terang balik sikit Jadi semalam kita sebut yang wajib dibuat oleh perempuan yang mustahadah ialah pertama basuh kemaluan, bersihkan kemaluan dia daripada najis, daripada darah. Kemudian dia hasyu. Al-hasyu ni maknanya dia masukkan cotton
tisu ataupun kapas dalam kemaluan dia. Tujuannya untuk menahan daripada darah keluar ke bahagian zahir, ke bahagian luar, ataupun nak mengurangkan kadar yang keluar tu. Dan kita sebutlah ada syarat-syarat untuk dikatakan wajib memakai ataupun memasukkan kapas dalam kemaluan. Yang ketiga, wajib ta'sib. Itu pun ada dua syarat untuk dikatakan wajib ta'sib. Ta'sib ni pakai pad lah. Lepas tu kita bincang adakah memadai kalau sekadar ta'sib tapi tidak hasyu. Dia di sisi Maramli boleh tidak ada sebarang masalah. Ya masalah tu. Okey, tak apa. Yang keempat, perempuan tu kena buat apa? Wuduk. Wuduk tu bila? Selepas masuk waktu. Tak boleh dia berwuduk sebelum daripada masuk waktu. Yang kelima, kena berturut-turut antara setiap perbuatan yang kita sebut tadi, 4 perkara tu. Kena berturut-turut. Kalau nak lambatkan boleh, tapi dengan syarat dia lambatkan itu untuk tujuan maslahatus solah, tunggu orang habis qamat, tunggu orang habis azan, tak sembahyang 2 rakaat qabliyah. Itu boleh, tidak ada masalah. Yang keenam, yang ni saya terang ni macam ulang daripada awal balik, tak apa. Yang keenam, wajib dia berwuduk bagi setiap solat fardu. Yang tu kita dah bincang. Okey, yang Ustaz Zul tanya ni Ustaz 61 tu, kalau kitab saya ni lah. Okey, begini saya ulang balik. Kita bacalah sikit. Hukmu inqita'id damil mustahadah. Saya baca yang Jawi Ustaz Zul, supaya mudah lagi faham. Saya baca yang Jawi yang Ustaz Nazul terjemah ni, supaya lebih mudah faham. Hukum kalau kita Jawi PDF tu muka surat apa? Muka surat 71. Muka surat 71. Hukum terputusnya darah wanita mustahadah. Okey. Jika wanita mustahadah berwuduk, kemudian darah tersebut terhenti setelah berwuduk, atau ketika sedang berwuduk, atau terputus ketika dalam solat. Okey. Jadi Zainab berwuduk. Lepas berwuduk, darah istihadah berhenti. Ataupun darah istihadah berhenti ketika mana dia sedang berwuduk. Ataupun darah istihadah berhenti ketika mana dia sedang solat. Maka diperhatikan, ada perincian lah. Jika panjang masa terputus tersebut sehingga halnya merangkumi masa wuduk dan solat tersebut, maka wajib baginya mengulangi wuduk itu semula dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Hal keadaan pertama ialah waktu berhenti darah itu lama. Lama tu kadar mana? Kadar muat untuk diletakkan di dalam tempoh tersebut, sembahyang dan juga wuduk. Jadi kita sebut sembahyang zuhur 4 minit, 4 rakaat 4 minit, wuduk 2 minit, jadi 6 minit. Jadi kalau waktu berhenti darah tu 6 minit dan ke atas, 7 minit, 8 minit, 10 minit, maka dianggap sebagai berhenti yang lama. Kalau kurang daripada 6 minit, dianggap sebagai berhenti yang sekejap. Okey. Jadi Syekh sebut apa dia? Kalau berhenti itu lama, jadi perempuan tu mustahadah, keluar darah lah. Lepas tu berhenti darah. Berhenti darah tu maknanya apa? Dia pergi cek, dia tengok tak ada darah dah. Tak. Dan berhenti darah tu, keluar darah tu lama. Lama tu maknanya muat untuk masuk sembahyang dan juga wuduk. Contohlah kita letak 15 minit. 15 minit. Okey. Jadi semata-mata masuk minit ke-6 ataupun semata-mata masuk minit ke-7. Sekarang ni dia keluar darah, lepas tu berhenti. Minit pertama, minit kedua, minit ketiga, minit keempat, minit kelima, minit ke-6, minit ke-7. Minit ke-7 tu darah masih belum keluar. Darah masih berhentilah. Belum keluar lagi. Mana darah mustahadah dia berhenti lagi. Masih berhenti. Ketika itu, wuduk yang dia dah buat tu, dia kena wuduk semula.
Sebab apa? Gini je cerita dia. Tadi kamu wuduk dalam keadaan darah keluar. Jadi sekarang ni kamu boleh wuduk dalam keadaan darah tidak keluar. Jadi lebih baik, ataupun bukan lebih baik lah. Tadi kamu wuduk, ketika darah keluar, wuduk kamu tu tidak mengangkat hadas. Sebab darah sedang keluar. Sekarang ni darah tak keluar. Bukankah kamu boleh berwuduk dan wuduk tu boleh mengangkat hadas? Ya, boleh. Sebab darah tak keluar. Maka dia kena wuduk balik. Wuduk balik dan sembahyang. Boleh? Tu. Itu satu. Yang kedua, jika masa terputus itu tidak panjang sehingga merangkumi masa wuduk dan solat tersebut, maka tiada diwajibkan kepadanya sesuatu pun. Dia berhenti darah, mustahadah, istihadah. Tak. Berhenti seminit, 2 minit, 3 minit. Minit keempat lecet ada balik darah. Okey, wuduk yang dia dah buat tadi tu, adakah dia perlu ulang wuduk tu untuk dia solat? Tak perlu. Dia terus boleh solat dengan wuduk tadi. Boleh tak? Itu maksud dia. Jadi dia faham tak? Okey. Adakah masa diharuskan terus. Adakah diharuskan kepada wanita yang mustahadah menunaikan solat setelah terputusnya darah jika telah menjadi kebiasaan baginya terputus darah dan kemudian kembali mengalir semula darah tersebut? Ini masalah orang yang berkait, orang yang ada adat. Adat ni walaupun sekali sebelum ni lah. Contohlah, Zainab ni bulan lepas mustahadah. Cumanya darah dia ada waktu berhenti, waktu keluar darah, lepas tu berhenti. Cuma berhenti tu hanya 3 minit. Jadi kalau 3 minit, perlu tak ada wuduk lain? Tak perlulah. Jadi pada bulan lepas, bila berhenti 3 minit, lepas tu datang balik darah, dia terus sembahyang dengan wuduk lama dia, yang wuduk yang pertama dia. Okey, sekarang ni bulan ni datang pula darah istihadah. Bila datang pula darah istihadah, berlaku pula perkara yang sama, iaitu berhenti darah. Berhenti darah. Persoalannya, boleh tak dia terus solat dengan semata-mata berhenti darah tu? Dengan sebab dia berpegang kepada adat sebelum. Sebelum ni aku wuduk, lepas tu suci 3 minit, lepas tu datang darah balik. Jadi bila suci 3 minit tak muat nak letak solat dan juga wuduk, maka aku tak perlu wuduk lain lah. Yang bulan lepas aku terus sembahyang. Jadi bulan ni semata-mata berhenti darah, boleh jadi macam tahun lepas, bulan lepas. Berhenti tu hanya 3 minit dan kembali balik darah. Jadi soalannya, boleh tak dia semata-mata berhenti darah tu? Tak, dia tak nak tunggu, dia terus nak sembahyang. Allahu Akbar. Sembahyang dengan wuduk yang dia dah wuduk tadi. Sembahyang dengan wuduk yang dia buat ketika mana sedang istihadah. Jadi persoalannya, boleh ke tidak? Syekh sebut boleh. Syekh sebut boleh. Bila apa? Bila dah ada adat sebelum. Okey, tapi macam mana pula kalau dia tengah sembahyang? Tak. Darah tu berhenti. Mana bulan lepas 3 minit. Bulan ni 1 minit, 2 minit, 3 minit, 4 minit, 5 minit, 6 minit, 7 minit. Masuk minit ke-7 dah. Darah tak keluar lagi. Dia rasalah, perempuan tu boleh rasalah. Tak. Tu. Kalau dia tak rasa pun lepas dia sembahyang dia pergi cek, tak keluar darah. Maknanya darah dia berhenti sejak daripada habis wuduk sampai habis sembahyang. Lepas tu darah waktu dia lepas habis sembahyang tu dia cek, memang tak keluar lagi darah. Mana tak keluar darah tu, darah tidak kembali keluar. Darah tidak kembali keluar. Soalan dia, macam mana nak buat? Sebab tempoh yang berhenti darah tu lama. Contohlah kita letak 15 minit. Muat untuk letak sembahyang dan juga wuduk. Sedangkan dia dah sembahyang. Kita sebut dia kena ulang balik wuduk dan sembahyang semula. La ibrata bizanni al-bayyin khata'u. Tidak ada ibrah dengan zan, sangkaan dia. Apa dia sangka aku jadi macam bulan lepas.
Tapi sangkaan dia salah, maka sangkaan yang salah tidak diambil iktibar. Kita ambil yang betul-betul berlaku. Betul-betul berlaku macam mana? Betul-betul berlaku kamu suci lama. Tak, jadinya kamu kena ambil uduk lain, sembahyang lain. Sebab apa? Sebab sekarang ni dia ada dua keadaan, Ustaz Husni. Dia boleh wuduk dalam keadaan, dia boleh sembahyang dalam keadaan wuduk yang dia ambil tu tidak mengangkat hadas sebab sedang keluar darah. Yang kedua, dia boleh wuduk dalam keadaan wuduk tu mengangkat hadas sebab darah dah berhenti. Jadi kita pilih yang lebih baik lah. Dia wuduk dalam keadaan boleh mengangkat hadas dan sembahyang semula. Begitu. Boleh? Okey. Tu. Boleh tak? Ustaz Husni cuba respon sikit. Faham tak? Ustaz Husni. Ada faham tak? Ustaz Husni. Okey, ahsan. Kita masuk pelajaran yang baru, insya-Allah. Pengajian ke-7. Pengajian ke-7. Dia ada 8 pengajian je kitab ni. 2 pengajian lagi habislah. Jadi pengajian ke-7 ni mustahadah fil haid. Pengajian ke-8 al-mustahadatu fil nifas. Kita baca. Tapi perbahasan dia panjang sikit ni. Tak apalah, kita baca perlahan-lahan. Okey. 62, muka surat 62 dalam kitab saya ni lah. Ataupun siapa ada kitab Al-Ibanah wal Ifadah ni, buka tajuk Ad-Darsus Sabi'. Ad-Dars As-Sabi'. Pelajaran yang ke-7. Kalau Jawi tu muka surat 73. Al-Mustahadatu fil haidhi. Mustahadah fil haid. Idza abara ad-damu akthar al-haidhi wa huwa 15 yawman. ففي هذه الحالة تسمى المرأة مستحاضة اختلط حيضها بالاستحاضة. Okay, bila darah nak melangkaui sebanyak-banyak haid, 15 hari 15 malam, maka ketika itu kita namakan perempuan itu mustahadah, perempuan yang datang darah istihadah, yang mana ikhtalata, bercampur haid dia dengan istihadah dia. Contoh, kakak kita datang mengadu, abang, saya keluar darah bulan ni tak 20 hari. Jadi 20 hari lebih daripada 15 hari. Sebanyak-banyak haid. Tapi isteri kita tak, dia kata hari ke-16 dia datang lagi darah ni. Lagu mana cerita hukumnya? Tak. Tu. Jadi hari ke-16 tu dah lebih daripada 15 hari. Jadi darah datang lebih daripada sebanyak-banyak haid. Jadi itu, faham? Istihadah ni ialah darah yang keluar lebih daripada 15 hari 15 malam. Kalau masih dalam 15 hari 15 malam, kita tak bincang about istihadah. Walaupun warna tu macam-macam jenis warna. Hitam, merah, hitam, coklat. Yang selagi mana duduk dalam 15 hari 15 malam, start daripada mula keluar, semua tu haid. Okay, bila keluar daripada ataupun melangkaui daripada 15 hari 15 malam, barulah dibahaskan hukum istihadah. Fahiyah, Syekh sebut, perempuan yang mustahadah ni ima an takuna mubtada'an. Dia akan sebut tak lepas ni. Dia akan sebut makna mubtada'an tu. Jadi sama ada perempuan tu mubtada'ah. Ini bukan mubtada' khabar ni jadi perempuan tu jadi mubtada'. Untuk lelaki dia jadi khabar, bukan. Ima an takuna mubtada'atan, maknanya perempuan tu first time datang darah haid selama dia hidup. Au mu'tadatan ni biasa datang darah haid walaupun sekali. Mana sebelum ni pernah datang haid dah. Ini kali kedua, tu kita panggil mu'tadah. Wa kullu minhuma, dan setiap daripada mubtada'ah dan juga mu'tadah, taratan takun mumayyizatan. Kadang-kadang datang darah, contoh 20 hari, dan darah tu boleh dibezakan, 10 hari hitam, 10 hari merah. Wa taratan takunu ghairu mumayyizah. Kadang-kadang darah tu tidak boleh dibezakan. Maknanya 20 hari hitam je semua, 20 hari merah je semua.
Wa imma an takuna mutahayyiratan. Ada kala mutahayyirah. Mutahayyirah ni mabuk. Pening, perempuan pening. Kita tanya dia darah mana benda, tahu tak ingat. Bila start darah keluar, tahu tak ingat. Berapa hari keluar darah, tak ingat. Tapi ada 3 bahagian lah. Kalau yang jenis tak ingat belaka tu, kita panggil mutahayyirah mutlaqah. Tak ingat belaka. Mutahayyirah ni isim fa'il. Maknanya dia memeningkan orang. Orang nak jawab jadi pening, mabuk. Tak tahu jawapan dia. Ataupun mutahayyirah, dia tu pening. Mana aku ni lagu mana cerita aku ni, hukum lagu, bulan ni lagu mana ni. Dia pun pening. Mutahayyirah. Tapi ulama sebutlah, dia tu mutahayyirah, dia memeningkan tok faqih ataupun dia memeningkan ustaz tu sebelum kitab ditulis lah. Selepas kitab ditulis ni, kita tengok kitab, kita jawab lah. Itu pun kadang pening juga. Wa nufassilu al-haditha anha insya-Allah ta'ala. Akan datang satu persatu. Al-farqu bainal mustahadah wa bainal lati 'alaiha baqiyatut tuhur. Ni lepasan semalam pada mukadimah pelajaran yang ke-6 tu ada disebut antara darah istihadah. Tak apa, kita baca sini. Jadi sekarang nak apa tu? Kalau nak tengok sini dia terjemah mudah. Tak apa, saya terjemah sendiri. Al-farqu bainal mustahadati wa bainal lati 'alaiha baqiyatut tuhrin. Perbezaan antara perempuan mustahadah dan juga perempuan yang ada baki suci. Tak apa, kita baca dulu, dia fahamlah bila datang contoh tu. La budda an nushira ila mas'alatin muhimmatin wa hiya al-farqu bainal mustahadati wa bainal mar'ah allati 'alaiha baqiyatu tuhurin. Wa dhalika anna man ra'at aqalla al-hayd aw akthara thumma inqata' ad-damu thumma 'ada ad-damu ba'da al-15 min maji'ihi awalan fahadhi laysat mustahadatan bal imra'atun 'alaiha baqiyatu tuhurin. Okey. Contoh, Zainab melihat darah aqallal haid, sekurang-kurang haid sehari semalam, ataupun aktsaral haid, sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Kemudian darah berhenti. Okey. Lepas berhenti tu datang balik. Datang balik sebelum suci 15 hari 15 malam. Zainab 15 hari haid. Kita sebut nak datang darah haid kali kedua mesti di tengah tu suci berapa hari? 15 hari 15 malam. Betul tak? Okey, jadi dia haid 15 hari. Lepas tu tak keluar darah 10 hari. Boleh? Hari ke-11 datang darah. 15 hari haid. Lepas tu 10 hari tak keluar darah. Lepas tu mari pula darah. Darah tu berterusan. Hari ke-11, 12, 13, 14, 15. Itu kita panggil apa? Darah istihadah. Sebab apa istihadah? Sebab dia nak menyempurnakan 15 hari 15 malam suci. Jadi perempuan tu 15 hari haid, 10 hari suci. Nak datang darah pula mesti 15 hari suci. Dia baru 10 hari. Maka selepas 10 hari walaupun keluar darah, tak, kita sebutlah 5 hari, maka 5 hari tu kita anggap sebagai apa? Darah istihadah. Maknanya dia sedang suci. Sebab nak hukum darah haid tak boleh. Sebab nak hukum darah haid mesti suci tengah tu 15 hari 12 malam dulu. Jadi tak ada hukum lain lah, kita hukum mustahadah. Kalau lepas 5 hari tu datang pula darah. Darah tu barulah darah haid. Tak apa, ada contoh lepas ni. Wa hukmu anha tukammilu aqall at-tuhri bainal haidataini wa ma zada fa huwa haidun jadid wa ilaika ba'd al-amthilah. Tengok contoh dia bagi. Misal yang pertama, dia bagi 2 contoh. Ra'at imra'atun salasata ayyamin daman. Seorang perempuan melihat darah 3 hari. Thumma qata'a 12 yawman. Lepas tu berhenti selama berapa hari? Berhenti selama 12 hari.
12 malam. Thumma ja'a dam salasata ayyam. Kemudian datang balik darah 3 hari wa qata' dan berhenti balik. Okey. Jadi jelas tak masalah ni? Kita sebutlah namanya Zainab. Zainab datang darah 3 hari. Zainab datang darah 3 hari. Lepas tu berhenti selama 12 hari. Selama 12 hari. 3 hari datang darah, berhenti 12 hari. Berhenti 12 hari. Kita nak hukum darah yang kedua tu, selepas tak keluar darah tu, selepas berhenti tu, kita nak hukum darah yang kedua tu, haid mesti suci tengah tu berapa hari? 15 hari, 15 malam. Jadi sekarang ni dia haid 3 hari. Lepas tu suci baru 12 hari. Tak? Lepas tu datang pula darah 3 hari. Jadi 3 hari darah yang datang tu, adakah kita nak hukum sebagai haid? Tidaklah. Kita hukum sebagai istihadah. Sebab apa hukum darah istihadah? Sebab perempuan tu sekurang-kurang suci antara 2 haid pun belum disempurnakan lagi. Dia haid 3 hari, lepas tu suci mesti 15 hari kita sebut. Baru 12 hari. Jadi darah yang keluar 3 hari tu kita hukum juga sebagai apa? Istihadah. Lepas tu kalau datang pula darah lepas tu, tu barulah hukum sebagai darah haid pula. Sebab tu Syekh sebut wa fasalasatul akhiratu laysat haidan. 3 hari darah yang terakhir itu bukan haid. Bal damu fasad, malah itu darah rosak. Takmilatan, sebab apa kita hukum darah rosak? Sebab takmilatan, nak sempurnakan li aqalli tuhuri bainal haidataini, untuk sekurang-kurang suci antara 2 haid. Haid suci tengah 15 hari. Sekarang ni baru 12 hari tak keluar darah. Jadi kalau keluar darah juga 3 hari, 3 tambah 12 jadi 15. Jadi 15 tu semua sekali waktu suci. Jadi 3 hari yang keluar tu istihadah. Lepas tu pula kalau keluar darah, tu baru haid. Baru cerita haid. Wa huwa 15 yaman. Contoh kedua dia bagi. Allah. Misal, lau kanat adatuha 15 ayyam. Kalau seseorang perempuan tu, contoh Fatimah tak, haid dia 5 hari, adat kebiasaan 5 hari, semua datang 5 hari. Fara'at salasata ayyamin daman, thumma qata' 14 yawman, thumma ada 4 ayyamin wa qata' fa yawmun min al-arba'ah al-ayyami damu fasadin takmilatan li aqalli tuhri ma'al 14. Okey. Perempuan ni contoh siapa tadi? Fatimah. Adatnya 5 hari. Adatnya 5 hari. Cumanya bulan tu dia nampak 3 hari je darah. Dia nampak 3 hari darah. Tak, lepas tu berhenti selama 14 hari 14 malam. Jadi 3 hari darah, 14 hari 14 malam berhenti. Lepas tu datang balik darah selama 4 hari. 3 hari darah, 14 hari berhenti, lepas tu 4 hari darah. Soalan dia, 3 hari darah tu haid lah. 14 hari tu suci. Suci antara 2 haid berapa hari? 15. Jadi 4 hari yang belakang tu yang keluar darah tu, kita sebut hari pertama darah fasad. Darah istihadah. Sebab apa kita sebut darah istihadah? Sebab nak sempurnakan tengah-tengah ni 15 hari 15 malam. Darah yang suci antara 2 haid mesti 15 malam. Jadi dia baru 14 hari tak keluar darah. Kena tambah 1 hari yang keluar darah tu, 1 hari daripadanya darah istihadah. Lepas tu 3 hari baki tak, itu haid. Boleh? Boleh? Wahakadha, dan begitulah seterusnya. Boleh tak? Faham tak? Faham tak dia perbahasan dia ni? Dia semua juga berlaku lah ni. Jangan salah faham. Faham tak? Cuba respon sikit. Allah. Allahumma rfa'il bala' wal waba'. Kesian tengok orang macam-macam kes dah sekarang ni.
bunuh dirinya, terjun bangunannya, bantu-bantulah orang sekeliling kita tu. Paling tidak pun tak lapar lah. Sewa rumah boleh bayar Allah Rabbi. Ada soalan tak? Cuba respon. Ustaz Zul, Ustaz Faiz kita, Ustaz Yusuf, Syekh Muhammad. Lepas tu siapa tadi? Ustaz Amirul, Ustaz Syahmi. Cuba respon sikit. Faham, okey. Yang lain okey Ustaz Zulus ni, Ustaz apa? Ustaz yang lain ni. Ustaz Syahmi apa? Faham tak? Okey, kita sambung Hadhihi ba'du amsilah wa yuqasu alaihi ghairuha. Okey. Idzan, idza abara ad-damu 15 yawman lah. Fahidhi mustahadatun ikhtalata haidha bil istihadati turaddu ila ihda suwaril mustahadati sab'ah wa hiya. Jadi kalau darah tu lebih 15 hari 15 malam. Jadi yang kita kena bezakan antara tadi yang apa tu, seorang wanita yang ada baki tuhur antara dua haid, itu satu cerita. Ni cerita lain ni. Yang keluar 20 hari darah, 35 hari darah, 45 hari, 2 bulan. Maka Syekh sebut ada beberapa gambaran tu, dia sebut 7 gambaran. Tu kita baca awalan tu, nombor 1 tu awalan. Awalan al-mubtada'ah al-mumayyizah. Al-mubtada'ah al-mumayyizah. Tak apalah, yang ni slow-slow kita baca, tak ada masalah. Lambat sikit dah sebab dia susah sikit. Susah. Awalan al-mubtada'atu al-mumayyizah. Yang pertama, perempuan yang mubtada'ah. Al-mubtada'ah ni apa dia? Baca. Al-muradu bil mubtada'ati hiya allati awwalu ma btada'aha ad-damu falam ya'tiha damu haidin min qablu. Tu. Maksud perempuan yang mubtada'ah ialah perempuan yang first time dalam hidup dia datang darah haid. Itu. Sebelum ni tak pernah langsung datang darah haid. Maka perempuan tu kita namakan sebagai mubtada'atun. Anti mubtada'atun. Okey, wal mumayyizah, perempuan yang mumayyizah pula hiyallati tara qawiyan wa dha'ifan. Apa makna mumayyizah? Perempuan yang dia tengok darah dia tu ada darah yang kuat, qawi, dan juga darah yang dhaif, yang lemah. Contoh hitam dengan merah, hitam lebih kuat daripada merah. Dia akan beritahu lah lepas ni tentang darah ni, warna yang apa yang lebih kuat, warna apa yang kurang kuat. Hukmuha, hukum dia, annal qawiyya haidun, darah yang kuat itu hukumnya haid. Wad dha'ifa wa in tala zamanuh istihadatun. Okey, yang dhaif, darah yang merah tu hukumnya istihadah. Hukum istihadah ni mana apa? Suci lah. Suami nak bersama boleh, dia kena semayang, kena puasa, boleh masuk masjid, boleh baca Quran, boleh sentuh Quran, semua benda boleh. Macam orang suci betul. Cuba lain sikit pada sudut cara semayang yang kita bincang semalam lah. Okey, jadi hukumnya bagi perempuan yang al-mubtada'ah al-mumayyizah ni, apa dia? Yang kuat kita hukum sebagai haid, yang darah lemah tu kita hukum sebagai istihadah. Wa in tala zamanuh, sekalipun panjang masa dia, lama masa dia. Okey, wa dalilu ala anna ta'malu bi tamyiziha. Dalil. Kenapa pula bila keluar ada dua warna, maka dia nak mengikut perbezaan warna tu. Yang kuat haid, yang tak kuat tu istihadah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalilnya li Fatimah binti Hubaish allati kanat tustahadu. Ini Fatimah binti Hubaish yang datang darah istihadah. Nabi sebut apa kepada beliau? Idza kana damul haidati, kalau darah tu darah haid, fa innahu damun aswad tu'raf. Sesungguhnya ianya darah hitam yang dikenali.
Tak. Jadi Nabi pun bezakan. Hitam, tu haid. Dikenali sebagai haid. Fa idza kana kadzalik, kalau darah tu hitam, fa amsiki an salah, jangan semaya. Wa idza kana al-akharu, kalau darah tu bukan hitam, fatawaddai, maka kamu berwuduk dan sembahyang. Fa inna ma huwa irqun, sesungguhnya itu darah yang keluar daripada urat yang dinamakan sebagai irqun, urat yang di dalam rahim yang dinamakan sebagai irqun. Itu punca keluar darah istihadah. Boleh? Okay, syurutut tamyiz. Kita baca lambat sikit tak apa saya nak kerja khatam kan, tak faham pula. Saya pun pening nanti kan. Tak apalah, kita lambat sikit 10 majlis ke tak apa. Yang penting kita faham dengan baik. Masalah ni penting. Lil hukmi bit tamyiz syurutun arba'atun. Untuk dihukumkan dengan tamyiz ada 4 syarat. Maknanya kita nak hukum perempuan ni perempuan yang mumayyizah. Kamu wahai perempuan mumayyizah. Semula. Kamu wahai perempuan mumayyizah. Bila kamu perempuan mumayyizah, maka yang darah kuat, ini syarat pertama, alla yang qusal qawi an aqallil haid. Hendaklah tidak kurang darah yang kuat warnanya daripada sekurang-kurang haid. Iaitu sehari semalam. Maknanya apa? Yang warna pekat, yang warna kuat, darah yang warna kuat jangan kurang daripada sehari semalam. Sebab kita nak hukum haid, mesti dia sehari semalam dan ke atas. Dia sangkut. Rabbi. Okey. Cuba respon sikit. Dengar dah. Ketih bang internet ni pun. Isi badan. Balik Malaysia. Tak berhenti makan. Nikmat duduk Malaysia ni. Makan. Jadi syarat pertama, mesti darah yang kuat itu jangan kurang daripada 24 jam. Darah yang kuat itu yang kurang daripada 24 jam. Sebab kita nak hukum sebagai haid. Bila kita nak hukum sebagai haid, mestilah dia 24 jam dan ke atas. Itu. Fa inna qasa fa hiya ghairu mumayyizah. Kalau kurang daripada itu darah yang kuat, contoh darah kuat 23 jam, 20 jam, maka perempuan tu bukan mumayyizah. Dia ada cerita lain nanti. Masuk gambaran yang kedua nanti kot. Syarat yang kedua, alla ya'bur al-qawi aksar al-haidi fa in abarahu falaysat mumayyizah. Hendaklah darah yang kuat itu jangan melangkaui 15 hari 15 malam. Sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Jangan lebih daripada 15 hari 15 malam darah yang kuat tu. Kalau lebih daripada tu dia bukan mumayyizah. Dia ada cerita yang lebih menarik nanti. Sebab kita nak hukum darah haid tu. Darah haid tak boleh lebih 15 hari 15 malam. Faham tak? Tu yang kedua. Yang ketiga, alla yang qusar. Janganlah sangkut lagi. Alla yang qusar da'if an aqalli tuhuri. Allah yang qusar da'ifu an aqalli tuhuri. Hendaklah tidak darah yang lemah itu, da'if itu, kurang daripada sekurang-kurang suci. Wa huwa 15 yawman. Maknanya darah yang lemah mesti 15 hari dan ke atas. Itu. Dia tak boleh kurang daripada sekurang-kurang suci. Maknanya dia mesti 15 hari dan ke atas lah. Jadi waktu suci. Warna darah yang lemah tak mesti 15 hari dan ke atas. Wa zalika in istamarra ad-dam. Ya lahwi. Amma idza lam yastamirra ka an aqabahu tuhurun fala yushtaratu hadha asy-syartu. Syarat ketiga ni disyaratkan dengan syarat yang lain. Syarat yang ketiga kita sebut apa? Yang dhaif, darah yang lemah, jangan kurang daripada 15 hari 15 malam. Dengan ayat yang lain,
darah yang lemah mesti 15 hari dan ke atas. Syarat yang ketiga ini disyaratkan tak, kalau darah itu berterusan. Kalau tidak berterusan, sekira-kira datangnya tuhur, iaitu kesucian, maka tidak disyaratkan dengan syarat ini. Dia akan datang contoh dia, nanti faham insyaAllah. Misaluhu, ada bawa contoh terus. Dia bawa contoh terus. Pening bab haid ni. Misaluhu, law ra'at daman aswada 10 ayyam thumma 10 ayyamin ahmara thumma inqata'a ad-damu fa innaha ta'malu bitamyiziha ma'a naqsi ad-da'if wa huwa al-ahmaru an 15 yawman li'anna ad-dama lam yastamir. Okey, apa dia contoh? Lau ra'at daman aswad 10 ayyam. Kalau seorang perempuan, kita sebutlah nama dia Zakiyah. Jadi Zakiyah tengok darah 10 hari hitam. Darah dia 10 hari hitam. Thumma 10 ayyam ahmar. Kemudian 10 hari merah. Lepas tu berhenti darah. Datang 10 hari hitam, 10 hari kedua warna merah pula dah. Adakah kita sebut 10 hari haid, 10 hari haid warna hitam, 10 hari lagi merah tu istihadah? Lepas tu 10 hari baru berhenti darah. Fa innaha ta'malu bitamyiziha ma'a naqsid dha'if. Ketika itu dia juga beramal dengan tamyiz dia. Maknanya 10 hari merah, 10 hari hitam itu kita sebut sebagai haid. 10 hari merah kita sebut sebagai istihadah. Sedangkan jadi kita hukum ke atas perempuan tu mumayyizah lah. Betul tak? Sebab tu kita berani sebut yang hitam tu haid, yang merah tu istihadah. Sedangkan tak cukup syarat. Sedangkan warna merah itu kurang daripada 15 hari 15 malam. Kerana apa? Li'anna dam lam yastamir. Kerana darah tu tidak berterusan. Dia berhenti. Boleh? Dia berhenti. Tu. Jadi syarat ketiga disyaratkan. Syarat ketiga apa? Mesti warna darah yang tak kuat, mesti 15 hari dan ke atas. Syarat itu disyaratkan kalau darah tak berhenti. Adapun kalau darah berhenti, maka syarat itu tidak disyaratkan. Dengan mana walaupun darah merah ataupun darah yang tak kuat tu kurang daripada 15 hari 15 malam, kekal kita hukumkan sebagai perempuan tu mumayyizah. Contoh tadi, si siapa nama Zakiyah tu 10 hari keluar darah hitam, 10 hari keluar darah merah, lepas tu berhenti. Tak berhenti. Maka 10 hari kita sebut dia tu haid. 10 hari pertama hitam tu haid, 10 hari kedua merah tu istihadah. Baca dulu. Dah akan datang kefahaman secara jelas betul memang bila habis ada rasul ataupun bila habis bab ni, bila habis surah yang pertama ni. Tak apa, yang penting ingat dulu benda tu. Syarat yang keempat untuk dikatakan mumayyizah, an yakuna ad-dha'if mutawalian. Bab haid ni memang gitulah cerita dia. An yakuna ad-dha'if mutawalian. Tapi bila sebut ilmu dia tak rugilah. Dia kata, ustaz, belajar bab ni tak ada orang tanya pun ustaz. Ada orang tanya. Macam Syekh saja cerita, Syekh Mustafa. Dia kata dia mengaji bab haid ni ataupun dia baca bab haid ni sampai lumat. Dalam kepala dia mungkin dia ingat tak ada orang tanya kot. Tapi sekali tu dia ditanya satu bab yang memang jarang-jarang sangat berlaku, tapi berlaku. Jadi dia kata adalah faedah tu belajar tu. Sekalipun tak ada berlaku pun dia mengajar kita
berfikir macam mana ulama dulu tentukan hukum, bukan sembrono. Tak, dia ada mumayyizah, ada tidak mumayyizah, ada yang muqtadah, yang tidak muqtadah. Kalau dia orang tak buat lagu ni mabuk ke tu. Bini tanya, abang keluar darah 30 hari ni kau ada gemuk? Abang macam-macam benda lah jadi je. Ke sendiri jawapan. Jadi dah siap dah, kita tinggal nak baca je. Okay, yang keempat, tak apa, slow-slow. Ay yakuna ad-da'if mutawaliyan falam yakun mutawaliyan falau lam yakun mutawaliyan falaysa bitamyiz wal muradu bitawali ad-da'if alla yatakhalla lahu qawi. Syarat yang keempat, mestilah da'if itu, darah yang da'if itu berturut-turut. Kalau tidak berturut-turut, maka tidaklah perempuan itu dianggap sebagai mumayyizah. Apa makna wal muradu bitawali ad-da'if? Maksud berturut-turut da'if disyaratkan kena berturut-turut bolonglah. Disyaratkan kena berturut-turut darah yang lemah ialah alla yatakhallalahu qawi. Maksud dia tidak diselangi oleh darah yang kuat. Darah yang lemah tu, antara darah lemah dengan darah yang lemah tu, tengah tu tak ada darah yang kuat. Kita baca contoh. Misaluhu, dia bagi contoh tu. Misaluhu law ra'at yawman aswada. Kalau seorang perempuan, tukar nama pula, tak ada nama dah perempuan ni, Zainab tu lah. Lahu ra'at ataupun Hindun, dalam kitab Nahu Hindun. Ja'at Hindun, maratu bi Hindin, ra'aitu Hindan. Lepas tu Zaidun, ja'a Zaidun, maratu bi Zaidin, darabtu Zaidan. Bakar dengan Amr. Tu 4 nama tu lah yang famous dalam kitab Nahu. Yang paling famous Zaid. Jadi misalu law ra'at yauman aswad, Zainab. Tak. Dia nampak darah sehari hitam. Summa yauman ahmar, kemudian sehari merah. Summa yauman aswad, kemudian sehari hitam. Summa yauman ahmar, kemudian sehari merah. Wa hakadha hatta jawazal 15 yauman. Fahiya laysat mumayyizah li adami ittisal ad-da'if. Jadi syarat yang keempat, mesti da'if tu bersambung terus. Jadi kalau perempuan tu hari ni merah, hari ni hitam, esok merah, lusa hitam, tulat merah, duk main lagu tu sampailah 30 hari, selang-selang. Faham tak? Merah hitam, merah hitam, merah hitam sampai 30 hari. Jadi lebih dah darah tu daripada 15 hari, sebanyak-banyak haid. Tapi adakah kita nak hukumkan sebagai tamyiz? Sampai kita sebut kamu hari ni haid, esok bukan, lusa haid. Kita tak hukum sebagai mumayyizah lah. Ni kena ingat mumayyizah ni bukan tamyiz. Dalam kitab fiqh syarat untuk sah semayang tu. Jadi kena faham mustalah. Kalau masuk bab haid, kita sebut mumayyizah, kena faham makna dia apa. Tak? Bila masuk syarat sah salat mesti mumayyiz. Syarat sah haji mesti mumayyiz. Berakal. Jadi kita faham makna mumayyiz kat situ apa. Itu lain, kat sini lain. Macam mufrad lah, kalimah mufrad. Tak? Mufrad dalam bab kalau kita bandingkan dengan musanna jamak, mufrad maknanya tunggal. Kalau mufrad kita bandingkan dengan mufrad dalam bab apa? Bab munada dan juga bab la nafiyah lil jins, makna mufrad itu bukan mudhaf dan juga bukan syabih bil mudhaf. Mufrad tu sendiri kalau masuk dalam bab mantiq, makna dia apa? Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i makna. Baru kita terang bahawa ni dalam kitab Mutammimah Jurumiyah. Tak, jadi pun sama mumayyizah ni, mubtadaah. Bukan mubtada' marfu' kawan ni. Zainab mubtadaah, makna Zainab marfu' marfu' dengan apa Zainab ni? Dengan waw ke dengan alif ke? Tengok dia seorang, marfu' dengan dhammah. Bukan tu. Jangan syarah qasdi kat orang. Dia tak belajar, baca sendiri, kadang-kadang jadi lagu tu. Sebab tu babul khiyar dalam kitab fiqh, khiyar ni maknanya timun. Jadi bab mentimun. Sabit tu bab mentimun dalam kitab jual beli. Okey, li adam ittisal ad-da'if. Okey, boleh? Lepas tu kalau dia bukan mumayyizah, ada hukum lain. Ada hukum lain. Jadi Syekh sebut hadhihi hiya syurutut tamyiz, inilah syarat-syarat tamyiz. Fala yuhkamu bitamyiz illa idza tawaffarat hadhihi syurut. Tidak dihukumkan sebagai mumayyizah seorang perempuan
Tak, melainkan dia cukup 4 syarat ni. Falau ra'at nisfa yaumin aswada thumma atbaqatil humratu fatasyartul awal. Kalau dia nampak setengah hari, 12 jam nampak hitam, lepas tu merah selama contohlah kita tak sebulan 30 hari, 12 jam sahaja dia nampak merah. Baki tu sampai ke hari 30 semua setengah jam saja dia nampak hitam, setengah jam saja dia nampak hitam. Baki tu semua nampak merah, warna merah darah. Tak cukup syarat pertama. Sebab syarat pertama mesti hitam atau mesti darah yang kuat sehari semalam dan ke atas. Walau ra'at 16 aswad thumma ahmara fata syartu tsani. Kalau perempuan tu darah hitam sahaja dah 16 hari. Bukan mumayyizah juga. Sebab kita sebut tak mesti warna hitam ataupun warna pekat, warna kuat. Tak mesti 15 hari dan ke bawah. Sebab kita nak ukur sebagai haid. 16 hari dan lebih daripada kadar haid. Okey. Selesai. Terus. Walau ra'at yauman wa lailatan aswada thumma 14 yauman ahmara. Thumma adal aswadu wastamarra. Ay zada ala 15 fatasyartu thalith. Berapa tu? Walau ra'at yauman wa lailatan aswad. Kalau perempuan tu tengok sehari semalam hitam. Sehari semalam apa? Hitam. Mana 24 jam lah. Thumma 14 ahmar. Sehari semalam hitam. Lepas tu 14 hari merah. Thumma adal aswadu wastamar. Jadi hitam sehari, 14 hari merah. Lepas tu datang balik darah hitam dan berterusan dengan warna hitam. Fatasyartu tsalis. Maka gugurlah syarat yang ke apa ni? Syarat yang ketiga. Syarat ketiga apa dia tadi? Dhaif mesti 15 hari dan ke atas. Warna dhaif mesti 15 hari dan ke atas. Ni jelas betul lah ni. Saya ulang. Tu dia cerita dia. Sehari semalam hitam. Tak apa, tak cerita lah. Apa tu? Anak dengan isteri, apa tu? Anak tak ada, duk jengka. Isteri pun tak ada sekarang ni. Tagging. Kalau HO ni mana doktor pelatih lah. Dia ada department lah. Dia ada dalam berapa 6 buah department ke berapa department. Jadi dia setiap kali dia tukar department tu, 2 minggu pertama dia tagging. Tagging ni mana dia keluar pukul 6.30 pagi. Dia balik pukul 9 malam. Selama 2 minggu. Supaya dia cekap dekat kawasan tu. Dekat tempat baru tu. Lepas 2 minggu barulah kehidupan macam biasa lah. Maknanya dia ada shift lah lepas tu. Dia tengah tagging ni. Baru start semalam. Tu nak mabuk sikit tu. Dia jadi mabuk lagu tu. Ada kelas ni lah mabuk sikit. Jumpa Ustaz Zul, Ustaz Hafiz Akmal kita. Ustaz Syahmi, Ustaz Amirul semua ni. Baca. Ya Rabbi. Kena tambah seorang lagi, tak tahulah. Takut lagi mabuk tambah seorang lagi. Aizada alal 15 fatasyartu tsalits. Tengok ni. Bismillah. Perempuan tu sehari semalam hitam. Lepas tu 14 hari merah. Lepas tu datang hitam balik. Hitam balik tu berterusan. Apa makna berterusan hitam tu? Lebih 15 hari, 15 malam. Faham tu? Bila sebut hitam tu berterusan, dalam bab tamis ni. Maknanya dia lebih daripada 15 hari, 15 malam. Contoh saya sebut angka lah. Sehari hitam. 14 hari, merah. Lepas tu hitam pula 20 hari. Hitam pula 20 hari. Maknanya hitam kali kedua tu lebih daripada berapa hari? 15 hari, 15 malam. Jadi perempuan tu keluar berapa hari darah ni? Sehari hitam, 14 hari merah, 20 hari hitam. Berapa hari? 31 hari lah keluar darah. Dia tanya kita, Ustaz, lagu mana cerita saya ni Ustaz? 30 hari keluar darah. Cuba bagi fatwa sikit. Kita pun insya-Allah saya tengok dululah, tak ingat. Tak. Okey. Jadi perempuan ni gugur syarat yang ketiga.
Apa syarat dia? Yang merah mesti 15 hari, 15 malam dan ke atas. Bila mana darah berterusan. Jadi hitam 14 hari. Tak cukup lah. Kita nak merah tu saja 15 hari, 15 malam dan ke atas. Jangan kurang daripada 15 hari. Bila tu kita nak dia tu 15 hari, 15 malam dan ke atas. Bila hitam yang datang lepas tu berterusan. Maknanya hitam yang datang lepas tu lebih 15 hari, 15 malam. Dalam contoh saya buat 20 hari. Lebih lah. Tadi yang kita terang tadi, tak? Masa kita baca syarat nombor 3 tadi tak? Apa dia? Fatimah. Fatimah nampak sari darah. Lepas tu, apa dia? Ada Fatimah 10 hari hitam, 10 hari merah. Lepas tu berhenti. Tak? Jadi mana hitam 10 hari, merah 10 hari. Lepas tu tak kembali balik hitam sebanyak 15 hari, 15 malam dan ke atas. Hitam tak kembali semula. Boleh? Ketika itu kita sebut tidak ada masalah. Walaupun merah tu 10 hari sahaja. Bila disyaratkan merah ataupun warna lemah tu mesti 15 hari, 15 malam ke atas. Kalau warna hitam yang kembali kali kedua tu, tak lebih daripada 15 hari, 15 malam. Contoh macam kita sebut ni. Sehari hitam, lepas tu merah 14 hari, lepas tu hitam 20 hari. Jadi ketika itu disyaratkan nak dihukumkan sebagai mumayyizah. Yang hitam kita nak hukum sebagai haid, yang merah kita nak hukum sebagai istihadah, mesti warna merah tu 15 hari dan ke atas. Boleh tak? Jadi kat sini gugur syarat ke berapa? Ketiga. Tu. Jadi kalau perasan dalam ilmu ni, ada part yang kita tak faham tadi, kita faham sekarang. Sebab kita baca kitab ni tak bolehlah letak maklumat sekaligus dalam satu tempat tu. Habis satu maklumat, dia tulis maklumat lain, dia tulis maklumat lain, dia tulis maklumat lain. Dia boleh jadi maklumat kat depan, nak faham kita kena baca maklumat belakang. Boleh jadi maklumat belakang, kita nak faham kita kena baca maklumat depan. Sebab tu penting khatam kitab dalam belajar. Khatam kitab penting sangat-sangat. Bukan sekadar belajar tak ada habis tinggal, tak ada belajar tak ada habis tinggal. Yang tu akhir sekali jadi tak confident, jadi tak hukum dia tak apa kejap molek lah, dia tak boleh tak, sebab dia mengaji tak habis, jadi dia tidak nampak fiqh secara menyeluruh. Dia nampak fiqh bab solat, sedangkan bab solat kadang berkait dengan bab sebelum. Tu atau bab solat nak duduk, apakah dhabit untuk dikatakan lelaki tu boleh duduk, mana dia tak mampu berdiri dia boleh duduk. Apakah dhabit, ciri-ciri sakit tu, sakit cara mana? Tiba-tiba ulama kita sebut sakit dia seperti sakit mahdhurat tayammum. Kembali kepada bab tayammum pula dah. Sekarang ni bab solat, bab tayammum aku habis bincang dah. Yalah habis bincang tu, tapi ada kaitan. Boleh. Lepas tu masuk dalam bab lain pula, ada pun perempuan mumayyizah kaza wa kaza, Allah mumayyizah benda pula dah. Bab haid dulu. Tiba-tiba tak, kita belajar bab lain. Contoh bukan dalam bab haji. Rasa ada. Sebab buat. Adalah setiap bab tu dia akan sebut perempuan mumayyizah. Antara lain apa? Tak ingat. Tapi ada hubungan, ada kaitan. Kalau baca dia akan nampak lah benda tu. Baca ala kulli hal. Walau ra'at yawman aswada wa yawman ahmara wa hakadha abadan ila nihayati syahri fata syaratul rabi'. Tu. Kalau sehari hitam, esok merah, lepas tu hitam merah, hitam merah, hitam merah. Jadi itu tak cukup syarat yang keempat, iaitu apa? Berterusannya darah yang lemah itu. Apa makna berterusan darah yang lemah? Tidak diselangi oleh darah yang kuat. Okay. Jadi boleh kita ulang secara ringkas. Syarat tamyiz, maknanya syarat untuk kita hukum yang pekat tu haid, yang tak pekat tu istihadah, ada 4 syarat. Gugur syarat ni dia akan jadi gambaran yang lain, gambaran kedua, ketiga. Pertama mesti apa? Darah yang kuat jangan kurang sehari semalam, mesti 24 jam dan ke atas. Yang kedua, darah yang kuat jangan lebih 15 hari 15 malam, mesti 15 hari 15 malam dan ke bawah. Lepas tu warna yang tak kuat, warna yang lemah,
mesti 15 hari 15 malam dan ke atas, dan berdasarkan syarah tafsir yang saya tengok lah. Yang keempat, mesti warna yang lemah berterusan. Apa makna berterusan? Antara darah lemah tu tidak diselangi oleh darah yang kuat. Boleh tak? Okey, benda-benda macam ni kurang diajar di masjid. Sebab tu diajar. Tak apalah, khair insya-Allah. Wa inna mashturitat hadhihi syurutu liyumkina ja'lul qawi haidan wad dha'if tuhra. Pinai lu. Faham tak setakat ni? Cuba respon sikit. Cuba respon sikit Ustaz Zusni ke siapa? Bismillah. Respon sikit sebelum kita teruskan. Bab yang pertama ni pun panjang weh. Nak masuk masalah yang kedua tu. Muka surat, 3 muka surat lagi tak ada habis ni. Yang pertama tak ada habis ni. Tak apa dah, kita lambat tak apa, yang penting faham Bab haid ni saya tak boleh nak pergi pecut laju. Tidak saya seorang faham ataupun saya pun tak faham. Kita nak faham tu. Kita nak faham, bukan nak laju, bukan nak khatam. Khatam tak faham tak jadi. Kita nak faham. Pening sikit, insya-Allah boleh ulang kaji nanti. Okey. Tak apa, Ustaz ni dia tak datangkan contoh lagi tu. Dia datangkan contoh, jelaslah. Okey, tak apa. Misalun tatbiqi. Apa kita baca sikit lagi kita berhenti. Allah. Asyah tu, taklid tu tak payah baca, pening ni. Kita baca atas dulu. Fa idza mashturitat hadhihi syurutu liyumkina ja'lul qawi haidan wad-dha'ifi tuhra. Adapun disyaratkan syarat-syarat yang 4 ini liyumkina, untuk memungkinkan ja'lul qawi, kita jadikan yang darah gelap, darah kuat sebagai haid, wad-dha'ifi tuhran, dan kita jadikan darah yang lemah sebagai tuhuran, suci. Taklid saya baca, pening ni. Bab haid ni kena kita baca tu bawah tu. Kita baca atas. Misalun tatbiqi. Idza ra'atil aswada. Betul pening Ustaz Azuz ni. Saya dulu belajar pun pening. Bab haid ni. Bukan sekali pening, banyak kali pening. Tapi balik ulang kaji murajaah. Sampai ke hari ni lah, kalau baca tu mesti ada poin 4 baru yang kita bertambah kefahaman. Sampai ke hari ni bab haid. Bukan bab haid, semua bab kan, kalau kita baca kali kedua, kali ketiga, kefahaman tu akan bertambah. Boleh? Itulah menjadi sebab kepada ulama ni terus membaca. Kalau tak, dah akan baca sekali je kitab. Sebab apa dia baca kali kedua? Sebab kefahaman bertambah. Kali ketiga kefahaman bertambah. Allah Ta'ala bagi benda tu. Itu satulah. Satu lagi, sebab apa ulama ni mengajar? Tak duduk dalam bilik lepak tidur. Bukan lepak tidur lah, maknanya karang kitab ke. Tak mengajar, tidak tadris. Karang kitab, pakarang nak ambil baca. Kenapa ulama tak buat lagu tu? Ulama turun padang mengajar umat. Sebab Allah Ta'ala jadikan sebahagian kefahaman nak dapat mesti mengajar. Tak mengajar tak dapat. Ada benda Allah Ta'ala simpan. Allah Ta'ala takkan bagi kecuali kamu mengajar. Semata-mata baca tak dapat. Ini orang yang biasa mengajar, dia akan rasa benda ni. Saya banyak kali berlaku. Masyayikh pun mentelah lagi lah. Saya peribadi banyak sangat benda yang asal kita tak faham. Bila kita mengajar tu baca, Allah, rasa syok ni macam. Sebab benda ni kita tak faham. Kita dapat faham dengan bila kita mengajar. Kadang-kadang masa kita muzakarah seorang-seorang tu tak faham lagi. Dia pening. Tapi bila mengajar, dia bagi. Orang tak ada bagi. Kadang-kadang waktu mengajar pun tak faham-faham. Lepaslah
Pak kelas duk mikir tandas tengah-tengah berak tu contohlah. Tak? Lagu tu ceritanya. Tak? Tu. Sebab tu lama mengajar. Sebab ada benda yang mereka takkan dapat kecuali dengan mengajar. Tu. Allah. Misal tatbiqi. Idza ra'atil aswada yawman wa laylatan aw akthara thumma ittasala bihi ahmaru qabla al-15 wajaba 'alayha an tumsika fi muddatil ahmar amma tumsiku anhu al-haidu. Habis muka surat ni kita berhentilah. Lihtimali an yanqati al-ahmaru qabla mujawazati al-majmu' 15 fayakun al-jami'u haidan fa in jawaza. Okey. Saya sebut apa? Idza ra'atil aswada yawman wa laylah. Kalau perempuan tu nampak darah sehari semalam, iaitu 24 jam. Au aktsara, ataupun lebih daripada 24 jam. Thumma ittasala bihi ahmaru. Kemudian sambung dengan warna merah. Qabla al-15 yawman. Sebelum 15 hari. Wajaba 'alaiha an tumsika fi muddatil ahmar amma tumsika anhu al-haid. Mudah je dia sebut ni. Perempuan tu datang darah warna hitam. Tak. Lepas tu datang darah warna merah. Okey. Selagi mana belum melangkaui 24 jam, selagi mana belum melangkaui 15 hari 15 malam, tak, maka perempuan tu kena jadikan darah yang merah itu haid, hitam juga haid. Macam kita sebut tadi lah, perbahasan istihadah tidak akan berlaku sama sekali selagi mana darah belum melebihi 15 hari 15 malam. Jadi dia hitam 3 hari, lepas tu datang merah 5 hari. Okay, waktu merah tu dia kena buat macam dia tu haid. Memang kena buat macam haid lah. Tak boleh semayang, tak boleh suami jimak, semua tak boleh. Boleh. Sebab apa? Sebab boleh jadi darah merah tu berhenti sebelum 15 hari 15 malam. Maknanya hitam 3 hari, merah hitam 3 hari, merah 5 hari. Berapa hari? Baru 8 hari. Jadi 8 hari dalam lingkungan 15 hari 15 malam lagi. Kita sebut tadi, apa-apa jenis warna sekalipun, selagi mana dalam 15 hari 15 malam, hukum sebagai haid, tak hukum istihadah. Tak ada bincang langsung bab istihadah. Tak. Jadi kalau hitam, lepas tu datang merah. Jangan semayang, jangan buat apa-apa. Kita hukum dulu sebagai haid. Merah. Selagi mana belum melangkaui 15 hari 15 malam, jangan semayang, jangan buat apa-apa. Sebab apa? Kemungkinan 3 hari hitam, merah, 10 hari merah. Lepas tu berhenti darah. Hitam 3 hari, 10 hari merah. Lepas tu berhenti darah. Jadi baru 13 hari keluar darah. Belum melangkaui 15 hari 15 malam. Maka haid 13 hari kawan tu. Perempuan tu. Jadi lihtimali an yanqati al-ahmar qabla mujawazati al-majmu' 15 yawman. Sebab apa? Ihtimal darah merah tu berhenti awal sebelum melangkaui 15 hari 15 malam, maka semua sekali tu 3 hari hitam dengan 10 hari merah tu kita hukum sebagai haid. Fa yakunul jami'u haidha. Okey. Fa in jawaza 15 yawman arafna hina idzin annaha mustahadatu mumayyizah. Okey, kalau warna merah itu tak melangkaui sehingga 15 hari 15 malam, ketika itu barulah kita tahu perempuan tu mustahadah mumayyizah. Macam mana 3 hari datang darah hitam, lepas tu datang darah merah sampai hari ke-16, campur 3 hari pertama tu lah. Tak, merah. Mana lebih daripada 15 hari 15 malam dah. Tak, 3 hari hitam, contohlah merah tu keluar sampai 20 hari. Jadi 20 tambah 3, dah 23 hari dah lebih daripada kadar 15 hari 15 malam. Ketika itu barulah kita sebut perempuan ni mustahadah mumayyizah. Fa yakunu haidhuhal aswad, maka haidnya ialah darah yang warna hitam, wa yakunul ahmar tuhuran, dan warna merah itulah istihadah.
Istihadah tuhran, suci lah. Suami nak bersama ke apa semua tak ada masalah. فعليها الغسل عقب ال15 وتصلي وتصوم وتقضي صلوات أيام الأحمر. Dan perempuan tu wajib apa? Ke atasnya wajib sembahyang, wajib mandi selepas berlalunya 15 hari 15 malam. Waktu salli, kena sembahyang, kena puasa dan kena qada sembahyang-sembahyang yang ditinggal ketika mana hari darah keluar warna merah. Jadi contoh, mana contoh bagi contoh sikit mudah. Sekejap saya tengok dulu. Contoh sikit. Buat contoh tengok. Aduh. Bab haid jangan belajar sekali Kena belajar banyak kali bab haid ni. Kalau ada ustaz lain buat kelas tu ikutlah. Yang berbayar ke yang tak berbayar ke ikut supaya kefahaman bertambah. Dan sekali memang dah akan jadi tak apa nak kemas molek lagi. Jadi pening lalat lagu tu. Tapi dah ada ilmu tu. Kita cuma tak kejap molek. Dia tak faham secara betul-betul kemas lah. Mana pula dah bab haidnya. Ni. Istihadah contoh nak tengok sikit. Contoh dia bagi. Ni. Sekejap Okey, perempuan dia kata apa? Perempuan dia kata ja'ani dam li awali marrah 20 yawman mutawaliyan. Salah satu minha dam aswad qawi. Perempuan tu first time datang darah lah, sebab kita sebut ni mubtada'ah, first time datang darah dan mumayyizah tak. First time datang darah dalam hidup dia. Jadi dia sebut dia datang darah 20 hari. Dia beritahu kita dia datang darah 20 hari. 3 hari hitam, 3 hari warna hitam, 17 hari warna merah. Semula. Perempuan datang darah 3 hari hitam, 3 hari hitam, 15 hari warna merah. 17 hari warna merah. Dia perempuan ni semula. Perempuan ni datang darah 20 hari. 3 hari warna hitam, 17 hari warna merah. Cukup syarat tak? Cukup lah. Sebab syaratnya hitam mesti 24 jam ke atas. Ini 3 hari. Lepas tu hitam jangan lebih 15 hari. Ini sekadar 3 hari. Lepas tu yang lemah tak mesti 15 hari ke atas. Ini sampai 17 hari lah. Lepas tu yang lemah tu bersambung-sambung. Kejap. Okey. Jadi kita nak berhenti dah. 3 hari hitam, 17 hari 3 hari hitam, 17 hari merah. 3 hari itu
haid, 17 hari tu istihadah. Cuma Syekh sebut kat sini fa'alaihal ghuslu, dan wajib kat atas dia mandi selepas 15 hari 15 malam. Itu yang saya duduk fikir panjang tu. Selepas 15 hari 15 malam tu maksud dia apa? 3 hari datang darah. Lepas tu 17 hari datang darah warna 3 hari hitam, 17 hari merah. Dia sebut kat sini selepas 15 hari mandi. Wajib mandi, tu wajib sembahyang, wajib puasa, lepas tu wajib qada puasa sembahyang yang ditinggal ketika mana dia tinggal ketika mana warna darah warna merah tu. Tak, selepas 15 hari apa? Daripada mana? Yang saya faham ialah selepas 15 hari tak selepas 15 hari berlalunya warna merah. Berlalunya warna merah. Sebab ni syarat sama. Tak. Atau ada rincian ni rasanya. Okey, alah kulihat kat sini dia kena mandi selepas berlalunya 15 hari, maknanya 3 hari apa? 3 hari hitam. 17 hari merah. 3 hari tambah dengan berapa hari lagi nak tunjukkan 15? 12 hari. Jadi 3 hari hitam, lepas tu merah. Bila dah cukup 15 hari 15 malam, masuk hari ke-16 tu dia kena mandi. Wajib mandi. Dia kena sembahyang. Dia kena puasa. Sebab apa? Sebab sekarang kita hukum dia sebagai apa? Sebagai perempuan yang mubtada'ah, sebab first time datang darah haid dalam hidup dia, dan dia tu mumayyizah. Bila mumayyizah 3 hari sahaja yang haid. Lepas tu hari-hari merah yang kamu tinggal solat tu, kamu sedang suci. Kamu sedang mustahadah. Tak, maka semata-mata masuk hari ke-15, hari ke-16, tak, ketika itu barulah yakin merah tu ialah sebenarnya mustahadah, bukan haid. Boleh? Jadi dia kena mandi wajib lah. Mandi wajib sebab 3 hari pertama tu haid. Mandi wajib. Lepas tu kena sembahyang. Lepas tu kena puasa. Lepas tu kena qada sembahyang. Qada sembahyang mana ustaz? 3 hari haid tak? Hari keempat sampai ke hari 15 tu kan merah. Dia sembahyang tak? Dia tak sembahyang lah. Sebab apa dia tak sembahyang? Sebab dikhawatiri darah merah berhenti awal sebelum melangkaui 15 hari 15 malam. Bila darah tu berhenti awal, maka semua sekali kita hukum sebagai haid. Tak, tapi benda tu tak berlaku. Darah tu melangkaui sampai hari ke-16, ke-17, 18, 19. Maka jelaslah ketika itu hari keempat sampai ke hari 15 itu ialah istihadah. Jadi dia kena qada puasa yang dia tinggal, kena qada sembahyang yang dia tinggal, begitu. Boleh? Tu. Wal aswadul wal ahmar tamthilun faqat. Syekh sebutlah merah dengan hitam tu contoh je. Nanti akan diberitahulah apa makna dhaif dan juga apa makna qawi. Wa illa fali'tibaru bil qawi wal dhaif kama kaifa kana kama sayati. Okey. Wa hadha hukm asy-syahr al-awwal. Fa amma asy-syahr ats-tsani wa ma ba'dahu fa idza qalaba ad-dam al-qawi ila ad-dhaif lazimaha an taghtasila inda inqilabih wa tusalliya wa tusuma wa ya'tiha zawjuha wa la yantadhiru al-15 lianna arafna bi syahr al-madhi anna mustahadha fa dhahir anna. Okey, selesai. Itu bulan yang pertama. Saya ulang balik jangan risau, tak ada masalah. Perempuan tu datang darah hitam 5 hari. Lepas tu datang darah merah. Hari ke-6 datang darah merah. Hari ke-6 tu istihadah ke haid? Kita sebut haid lagi. Kita hukum dulu buat masa ni haid. Sebab apa? Belum melangkaui 15 hari 15 malam. Hari ke-6 merah, 7 merah, 8 merah, 9 merah. Tak, sampai ke hari 10 berhenti darah. Jadi hitam dengan merah, hitam 5 hari, merah 5 hari, 10 hari, semua tu haid. Sebab dalam lingkungan 15 hari 15 malam. Okay, kalau perempuan tu datang darah contoh 3 hari, hitam. Lepas tu merah.
Selagi mana belum melangkaui 15 hari 15 malam, dia kena buat apa? Jangan sembahyang, jangan puasa, suami tak boleh bersama dan sebagainya. Semata-mata lepas daripada 15 hari, dah melangkaui 15 hari, termasuk hari keluar darah haid tu lah, hitam tu, hitam 3 hari tu kita campur, 3 hari, lepas tu merah. Bila masuk hari ke-16, waktu tu dia tahu dah. Dia tahu apa-apa yang dia tahu. Dia tahu dah, aku ni mubtada'ah mumayyizah. Mubtada'ah sebab first time datang darah. Mumayyizah sebab apa? Sebab darah tu ada 2 warna, hitam dan juga merah. Merah tu pula, hitam dan juga merah tu pula dah melangkaui 15 hari 15 malam. Maka aku ni mustahadah. Ada 3 hari haid, baki tu ialah mustahadah. Bila mustahadah, apa dia perlu buat? Masuk hari ke-16 tu, tak, dia kena mandi wajib. Sebab apa mandi wajib? Dia kan haid 3 hari sebelum ni, tak mandi lagi. Kena mandi. Kena mandi. Lepas tu puasa, kena puasa kalau bulan Ramadan. Tak. Sembahyang, kena sembahyang. Lepas tu sembahyang yang dia tinggal dalam tempoh sebelum cukup 15 hari 15 malam tu, tak. Itu dia kena qada. Kena qada. Okey, itu bulan pertama. Masuk bulan kedua. Jadi perempuan tu bulan pertama begitu. 3 hari hitam. Lepas tu merah berterusan. Tak, okey. Bulan kedua 3 hari hitam. Lepas tu datang merah. Semata-mata nampak warna merah tu, tak, kita hukum sebagai istihadah. Bulan kedua ni, bulan kedua. 3 hari hitam, datang warna merah. Macam bulan lepas. Jadi bulan lepas apa dia? Bulan lepas 3 hari haid, baki tu istihadah. Jadi walaupun hari keempat belum melangkaui 15 hari 15 malam dah. Belum melangkaui 15 hari 15 malam lagi tak? Hari keempat tu kita dah hukum sebagai mustahadah. Maksudnya hari keempat tu boleh bersama suami, wajib sembahyang, wajib puasa dan sebagainya. Sampailah 17 hari. Jadi perempuan tu memang mustahadah sungguhlah. Dia selesailah. Suami bersama dia tak ada masalah, dia sembahyang tak ada masalah, dia puasa semua tak ada masalah, sah belaka. Jadi masalah bila? Jadi masalahnya dia nak ikut adat sebelum. 3 hari hitam. Tak. Hari keempat kita sebut dah apa? Istihadah. Jadi istihadah ni kau istihadah. Macam orang suci, suami nak bersama pun boleh apa semua. Okey. Sehari, 2 hari dan 5 hari contoh. Warna merah berhenti. Yang tu jadi masalah balik. Bila berhenti, kita sebutlah hukuman kamu ke atas darah tu seperti bulan lepas salah. Malah apa hukuman baru bagi kamu bagi bulan ini? Bulan ini hukuman kamu ialah 3 hari hitam, 5 hari merah, semua sekali tu haid. Jadi kamu bersama suami tadi dimaaf. Bersama suami dalam haid lah, dimaaf. Sembahyang tidak sah, puasa tidak sah. Boleh? Tu. Dia pusing lagu tu je. Kalau kita perasan, dia pusing lagu tu je. Boleh tak? Kita nak ikut hukum bulan lepas. Tiba-tiba tak jadi macam bulan lepas. Bulan lepas 3 hitam, 17 merah. Bulan ni 3 hitam. Tapi merahnya tak 17, merahnya 5 hari. Cancel baliklah hukum dengan bulan lepas. Jadi tak ambil jadi bukan mumayyiz lah. Kita ambil apa hukum asal. Kalau sebelum melangkaui 15 hari 15 malam, datanglah darah warna apa pun, semua tu haid. Boleh tak? Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu bis-shawab. Macam sekadar tu. Ada soalan? Satu ulang kaji lah. InsyaAllah. Ada soalan tak? Kena tenung lama sikit. Tenung lama. Sebab haid ni gitu. Tapi dia tak lari daripada asas. Daripada asas sekurang-kurang haid, sebanyak-banyak haid. Lepas tu selagi mana tak keluar 15 hari 15 malam, hukumnya kekal apa? Dia tu dihukum sebagai haid, tidak ada pembicaraan istihadah sama sekali. Tu asas tu tak akan lari. Kalau kita faham tu dengan baik, dah kena musing dia musing balik ya. Walaupun tak disebut, kita boleh tahu dah hukum dia apa. Boleh tak? Cukup sekadar tu, insya-Allah boleh masa-masa jangan lupa ulang kaji lah supaya pengajian yang akan datang dia bersambung. Kalau tak ulang kaji dia jadi gitu. Dia kena ulang kaji insya-Allah.
Cukup sekadar tu, kena rehat dah ni. Lama-lama masuk bab haid ni, kan keluar darah ikut mulut kan. Okey. Tak apa, kita nak berhenti dah insya-Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.